Assalamualaikum, hai, bertemu lagi dalam Dino Channel. Okay, so hari ini saya ada appointment di Enforce. Okay, jadi hari ini saya akan menuju ke Alma. Kita akan ke service center di Alma. Nak tahu apa yang saya buat di sana? Jom kita tengok video ni. Bagi anda yang nak datang ke SYM di Alma, actually sini dah tutup dan berpindah ke 1485 Jalan Seruling, kawasan perindustrian Velda 14200 Sungai Jawi. Okey, so sini dah tutup untuk sementara. So pindah ke tempat yang baru. Okey, so saya akan bergerak ke sana sekarang ni. Bangunan baru, okey, SYM Enforce, okey, di Jawi ataupun di location yang saya bagi tahu kepada anda tadi. Okey, so di perindustrian Velda ni. Okey, so sekarang ni saya tengah tunggu Kakanda Eddie. Okey, so untuk uruskan appointment untuk saya sekarang ni. Okey, saya akan update anda sebentar lagi. Okey, kita tengok sama ada saya boleh buat recording ataupun tak kat dalam ni. A few moments later. Okey, so sekarang ni saya sudah selesai balik daripada SYM, okey, Enforce. Tapi saya tak buat video tadilah dekat dalam sana sebab saya jumpa dengan Cik Eddie. Okey, so memang saya tak buat video kali ni. Okey, cuma motor saya tadi selepas kita buat diagnostik memang TPS kacau lah. Okey, cuma dekat SYM tak ada stok. Okey, jadi apa yang saya buat, saya datang ke Hang Peng Motor. Okey, Hang Peng Motor ni di Taman Kasawari Simpang 4. Okey, barang dekat Hang Peng Motor memang banyak. Okey, jadi anda boleh datang ke sini. Kalau tengok hari ni saya dah beli TPS. Okey, jenis apa yang saya beli? Saya beli bearing dan juga saya beli saya punya speedo gear daripada kedai Hang Peng. Memang harga sangat berpatutan, jadi anda boleh datang ke sini. Sekarang ni saya dengan Tokeh, okey, Apeng. Okey, so sekarang ni saya minta Apeng untuk kongsikan dengan anda waktu operasi kedai dan lokasinya. Pukul 9 sampai malam pukul 7 hari biasa. Hari Ahad 10 sampai pukul 1. Hang Peng Motor Jalan Bukit Tambun, Taman Kasawari. Okey, so cantik. Okay. So di sini barang memang banyak. Kalau anda tengok tadi, saya ambil kat luar tadi. Okey, sport rim dan barang-barang untuk motosikal anda pun ada kat sini. Tak kisah anda pakai VF3i, SYM, okey, Yamaha RS dan model lain pun ada lah. Okey, so sampai bos. Okey, so kalau anda tengok sekarang ni saya dah sampai rumah. Okey, yang mana pagi tadi saya ke Enforce, namun saya mohon maaf sebab saya tak sempat langsung nak menghasilkan sebarang video di dalam kilang Enforce, yang mana motosikal saya tadi didiagnose oleh pihak Enforce dan apa yang dijumpai adalah TPS motosikal saya ni mengalami masalah. Jadi masalah ataupun simptom yang mungkin anda akan dapati kalau mengalami masalah TPS ni, okey, motosikal akan menjadi semput seperti kehilangan power pada RPM yang tinggi ataupun pada gear yang tinggi. Jadi kalau anda mendapati motor anda seperti kehilangan power pada RPM yang tinggi, seperti tersentak-sentak ataupun seperti minyak tak turun, okey, itu adalah antara punca TPS anda telah mengalami masalah. Okey, setelah saya diagnose motor ni, apa yang saya buat, saya bawa balik motor ni dan saya beli. Okey, ini adalah TPS yang akan saya gantikan untuk motosikal SYM VF3i ni, yang mana saya beli daripada jenis Honda PCX 150. Okey, so yang ni adalah aftermarket, okey, jenama Tobaki. Okey, memang kalau anda nak tukarkan menggunakan RS 150 boleh, tetapi positioning ataupun kedudukan kita punya TPS ni terbalik. Okey, jadi untuk anda pasang dia punya konektor pada bahagian TPS ni akan memerlukan anda untuk menarik kabel ataupun wire ni ke arah yang bertentangan. Tetapi kalau anda menggunakan PCX 150 ni, memang ramai yang dah gunakan. Ianya hanyalah plug and play. Okey, sekejap lagi kita akan tengok bagaimana saya akan lakukan proses untuk menukarkan kita punya TPS ni. Jadi jom kita tengok. Okey, so sekarang ni kalau anda tengok saya dah buka cover set ni. Okey, hanya menggunakan T8, T10 dan screwdriver. Okey, kita dah buka cover yang hitam bahagian atas. Yang pertama sekali tadi saya dah buka bakul. Kita dah buka cover set kiri dan kanan. Kita buka bahagian bawah seat dan kita buka cover yang hitam di bahagian bawah kita punya bakul. Okey, so sekarang ni kalau anda tengok TPS kita berada di sebelah kiri. Okey, kalau anda tengok sekarang, okey, kedudukan TPS akan berada di bawah kita punya ECU. Kedudukan ECU berada di sini. Okey, so kalau anda tengok dekat bawah ni, okey, TPS kita berada pada bahagian bawah. Kalau tengok daripada sudut sebelah sini, memang cover set yang ni pun ada perlu buka sedikit saja satu skru di sini. Okey, untuk kita koyak dan kita masukkan screwdriver. Okey, di sini kalau anda tengok terdapat dua skru dan satu konektor yang perlu kita cabut.
okey. Konektor ni kita akan cabut nanti, okey, dan kita akan buka dua skru. Kalau anda tengok di sini, okey, kedudukan akan jadi macam ni lah. Okey, kedudukan skru di atas dan di bawah kita dah boleh cabut dan pasang semula yang baru. Namun kalau selepas anda pasang ni, okey, pastikan yang kita try dulu, okey, sama ada kita punya timing lari ataupun tak. Kalau dah okey, dan kita boleh pasang semula. Kalau timing kita lari, dan kita kena lakukan reset ataupun kita perlu buat FID. Alright, so kita akan buka dulu sekarang. Saya akan buka, okey, skru yang pertama. Kalau anda tengok dekat bahagian sini. Okey, so sekarang kita akan buka dulu. Okay, skru ni agak kuat sikit, jadi anda perlu tekan untuk buka skru ni. Okay. Dekat bahagian bawah ni terdapat lagi satu skru. Okey, dekat bahagian sebelah dalam. Dekat bahagian bawah ni, okey, sebelah bawah ni terdapat lagi satu skru. Okey. Okey, so dekat bahagian bawah ni terdapat satu lagi skru yang saya akan buka sekejap lagi. Okey, so kita akan masukkan screwdriver dan kita akan buka skru kat bahagian ni. Okey, selepas kita buka tu, dan kita boleh cabut, okey, kita punya konektor di bahagian sini. Okey, so kalau anda tengok sekarang ni, saya dah buka skru bahagian atas ni. Tapi yang mengecewakan adalah design pada bahagian ni. Okey, kalau anda tengok ni, skru bahagian bawah ni memang sangat-sangat sukar nak kita buka. Okey, sebab terlindung dengan besi. Yang anda tengok besi di bahagian sini. Okey, terdapat besi di bahagian sini. Kedudukan kita punya skru tu memang sangat-sangat sedikit saja untuk anda masukkan screwdriver untuk kita buka. Apapun yang ni saya akan feedback semula kepada pihak Enforce, okey, untuk dilihat dari segi penambahbaikan yang mungkin perlu dilakukan untuk jangka masa panjang lah. Okey, kalau anda tengok di sini pun nak buka bahagian ni pun memang agak sempit lah, okey, sebab sangkut pada bahagian sini. Okey, tapi tak apa, sekarang ni kita dah buka TPS ni. Okey, so kalau anda tengok sekarang ni, ini adalah TPS yang lama. Okey, jenama Kihin. Okey, so jenama Kihin. Okey, TPS ni memang disyaki ada problem lah. Okey, so sekarang ni kita akan gantikan dengan TPS yang baru. Saya akan disconnectkan kita punya TPS ni, dan kita akan pasang TPS yang baru sekarang ni. Okey, so ini adalah TPS kita yang baru. Kalau anda tengok jenama Tobaki PCX 150. Okey, sekarang ni kita akan tengok, okey, persamaan kita punya TPS ni sebelum kita pasang. Okey, jadi kedudukan memang sama. Okey, jadi kalau anda tengok sekarang ni, kedudukan kita punya TPS ni memang tak ada beza lah. Okey, jadi kalau untuk anda yang mengalami masalah yang sama, anda boleh pilih dari jenis Tobaki ataupun jenama yang lain. Okey, tetapi anda perlu ambil daripada model PCX 150. Okey, kalau anda ambil RS, kedudukan akan terbalik, jadi anda perlu berhati-hati semasa anda nak pasangkan konektor ni. Okey, so sekarang ni saya akan pasang dulu, okey, kita punya TPS yang baru kepada kita punya motosikal, kepada bahagian throttle body kita ni. Okey, setelah saya pasang nanti, baru saya akan disconnect ni, dan saya akan pasang semula bahagian ni, dan kita akan start motor kita. Okey, so semasa proses pemasangan TPS ni, anda perlu tengok dekat bahagian sini. Okey, dekat bahagian dalam ataupun dekat bahagian throttle body kita, okey, akan masuk pada bahagian sini. Okey, masuk pada bahagian sini, dan ada satu lubang di sana, itu adalah pada bahagian yang panjang ni. Jadi saya akan masukkan sekarang ni. Okey, anda boleh tengoklah, okey, bagaimana sempitnya ruangan ni. Jadi anda perlu lakukan proses ni dengan berhati-hati, sebab kita tak nak buka cover set secara keseluruhan. Jadi saya akan gunakan semaksimum ataupun semampu yang boleh dengan ruangan yang ada. So jadi dengan ruangan yang sempit ni, kita perlu berhati-hatilah, okey, semasa kita nak pasang TPS ni. Okey. Okey, sekarang ni saya dah masukkan. Okey, kalau anda tengok, kedudukan TPS kita perlu betul lah. Okey, sebab kita perlu masukkan dalam slot yang betul. Okey, sekarang ni kita just tekan masuk, dan kita akan pasang semula skru. Pastikan yang kita punya kedudukan TPS ni dah rapat lah. Okey, sekarang ni saya akan pasang skru, dan saya akan dismantle kabel daripada kita punya TPS yang lama, dan kita akan cucuk ke TPS yang baru. Okey, nanti kita akan start dulu. Okey, so sekarang ni saya akan pasang semula skru ni. Kalau anda tengok, memang ruangan ni sangat sempit. Okey, jadi anda perlu masukkan dengan berhati-hati. Okey, kalau tak, skru mungkin akan jatuh lah. Okey, dan anda perlu masukkan. Okey, sekarang ni kita dah masukkan skru pada bahagian atas ni. Okey, yang penting jangan kunci terlebih dahulu, kita just masukkan skru saja. Okey, yang mencabar sekarang ni adalah pada bahagian bawah ni. Kalau anda tengok sekarang ni, saya akan pasang pada bahagian bawah. Okey, bahagian ni sedikit sempit lah. Okey, jadi memang saya perlukan ruangan yang lebih. Okey, so sekarang ni kalau anda tengok, memang ruangan bahagian bawah ni memang sangat-sangat sempit dan sulit untuk anda masukkan tool. Okey, yang mana anda nak masukkan screwdriver ni memang sangat-sangat sempit. Okey, jadi anda perlu berhati-hatilah, okey, semasa anda nak buka dan anda nak kunci bahagian ni. Okey,
takut skru anda mungkin akan loose ataupun rosak lah. Okey, kalau anda tak lakukan dengan berhati-hati. Okey, sekarang ni saya akan kunci, okey, serapat mungkin. Kalau anda tengok pada bahagian ni, okey, kalau anda tengok pada bahagian sini, okey, memang kedudukan skru sangat-sangat sempit pada bahagian ni. Jadi anda memang perlukan, okey, kalau anda tengok ruangannya sangat sedikit saja. Jadi kedudukan ni memang bagi saya memang perlu diambil perhatian. Okey, sebab terdapat satu besi bar di sini. Kalau anda tengok memang menghalang kedudukan kita punya TPS. Jadi saya akan kunci juga sekarang ni, okey, untuk pastikan yang kita punya kedudukan TPS ni dengan skru yang akan saya pasang ni, okey, masuk dengan cantik. Okey, sekarang ni saya akan continue. Bahagian bawah saya dah kunci dengan ketat. Okey, sekarang ni tinggal bahagian atas yang saya akan kunci. Okey. Okey, so hand tight saja, anda tak perlu kunci terlalu kuat. Okey, so sekarang ni saya akan buka kita punya konektor, okey, dan kita akan masukkan ke kita punya TPS yang baru. Right, okey. So memang fit dan proses ni dah pun selesai. Kalau anda tengok sekarang ni, okey, kita punya throttle body yang baru saya dah masukkan, saya dah pasang. Sekarang ni tinggal kita nak hidupkan enjin, sama ada kita punya timing okey ataupun tak. Okey, so sekarang ni saya akan start, okey, sama ada motosikal kita ni boleh hidup ataupun tak. Dan kalau hidup, kita akan tengok RPM motosikal kita, adakah RPM stabil ataupun sebaliknya. Okey, so sekarang ni saya akan start. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, so kalau anda tengok sekarang ni, okey, RPM stabil, okey, pada kedudukan 2000. Okey, tak ada sebarang masalah. Okey, jadi proses ni memang berjalan dengan sangat baik. Okey, kalau anda tengok sekarang ni, okey, macam selalu yang kalau anda tengok, okey, mungkin kebanyakan daripada kita yang menggunakan TPS jenis model yang lain, mungkin selalunya timing akan lari lah. Okey, selalunya timing akan naik dan turun, naik turun. Jadi untuk proses anda nak reset, okey, so anda boleh ikuti proses yang telah ditunjukkan oleh rakan-rakan kita, yang mana kita perlu pulas kita punya throttle sehingga habis, dan kita perlu buka tutup kunci ni selama beberapa kali, dan kita akan start enjin motosikal kita, dan itu adalah proses untuk reset. Tapi saya pun belum mencuba proses tersebut, tetapi sekarang ni kalau anda tengok, okey, motosikal saya ni memang dah stabil dari segi kita punya pemasangan, okey, sebab tak ada sebarang masalah. Okey, sekarang ni saya akan pasang balik, okey, kita punya motosikal, dan saya akan test besok, okey, sama ada dari segi performance masa top speed ataupun RPM yang tinggi masih berlaku ataupun tak masalah yang dihadapi dengan penggunaan TPS yang lama. Okey, so ini adalah TPS Keyhill yang lama, yang mana saya gunakan selama 39,000 km. Okey, sejauh 39,000 km, setahun 7 bulan. Okey, so saya punya TPS ni dah mengalami masalah. Tapi bagi kebanyakan motosikal sekarang ni yang menggunakan injection, tak kira jenama lah, memang selalu mengalami masalah pada bahagian TPS. Jadi kalau anda ke kedai spare part, memang akan terdapat banyak lah, okey, komplain yang mengatakan TPS selalu rosak. Tapi bukan sekadar untuk S1M saja, motosikal lain pun ada yang kena. Okey, tetapi bagi anda yang mungkin bernasib baik, anda tak akan hadapi masalah ni untuk jangka masa yang lebih panjang. Tapi kalau anda mengalami masalah seperti ini, anda boleh ikut cara ataupun teknik yang saya lakukan pemasangan TPS ni, okey, menggunakan jenis Tobaki, okey, daripada PCX 150, memang plug and play, okey. Jadi anda tak perlu reset ataupun tak perlu lakukan sebarang pengubahsuaian. Jadi bagi anda yang mungkin khawatir ada performance issue, anda boleh lakukan FID ataupun anda boleh pergi dyno, okey, untuk anda check sama ada graf motosikal anda stabil ataupun tak, ataupun anda boleh reset balik lah, okey. Okey, so sekadar tips untuk perkongsian saya kali ini. Okey, bagi anda yang mungkin mengalami masalah idling problem selepas anda tukar throttle body, okey, so apa yang boleh anda lakukan, okey, untuk kita reset ECU secara manual, okey. So sekarang ni ini adalah teknik yang mungkin anda boleh cuba. Keberkesanannya bergantung pada cara anda melakukannya, okey. So yang pertama sekali, anda perlu pulas throttle sehingga habis, okey. Kemudian anda perlu onkan kunci, okey, sehingga fuel pump anda, okey, habis reading ke angka 11 dan turun semula ke angka 0. Jangan lepaskan throttle,
Okey, kemudian apabila anda dah habis, anda perlu offkan kunci, anda perlu lepaskan throttle. Okey, biarkan selama 5 saat. Okey. Selepas 5 saat, anda onkan kunci. Okey, anda onkan kunci dan kemudian anda start motor anda macam biasa. Okey, selepas onkan kunci tadi, biarkan fuel pump anda checking sehingga habis. Start engine seperti biasa. Kemudian rev anda punya throttle sehingga RPM berada pada angka 6000. Okey, so biarkan selama 30 saat. Okey, biarkan rev selama 30 saat pada angka 6000, biarkan static pada 6000. Okey, kemudian stop engine. Okey, lepaskan throttle, stop engine, kemudian matikan engine. Kemudian apa yang boleh anda buat seterusnya adalah anda perlu pulas kita punya throttle sehingga habis. On off kunci. Okey, tak perlu biarkan sehingga kita punya checking fuel pump kita habis. On off selama 5 kali. Okey, selepas tu tutup dan lepaskan throttle, anda boleh start. Okey, so bila anda start, motosikal anda akan kembali seperti sedia kala. Okey, kalau anda tengok sekarang ni sebagai contoh, okey, idle, motor kita akan jadi seperti biasa. Okey, ini adalah contoh. Okey, selepas kita melakukan proses kita reset ECU kita sekiranya berlaku sebarang masalah selepas anda tukar throttle body. Okey. Okey, so sekarang ni saya akan pasang balik saya punya cover set keseluruhannya. Okey, so kalau anda tengok tadi, ini adalah teknik ataupun cara bagaimana kita nak menukarkan TPS untuk motosikal kita. Sangat mudah, cuma yang rumit adalah anda nak lakukan proses untuk membuka cover set dan juga untuk anda buka skru di bahagian TPS tadi. Okey, tapi untuk yang proses yang lain nak menukarkan TPS ni taklah susah. Okey, jadi anda boleh lakukan proses ni sendiri di rumah. Jadi saya harapkan tips ni berguna untuk anda. Kita jumpa lagi dalam video-video yang lain dalam Dino World Channel. Assalamualaikum.